limits. Okay, apa ciri-ciri hak al-irtifaq? Okay, no time limit and no expiration except for the public interest. Okay, hak untuk lalu, hak untuk membina saliran, peparitan ataupun pengairan. Okay, dia tak ada time limit lah dan dia tak ada expiration. Kecuali kalau ada public interest. Public interest ni kalau tiba-tiba saliran air itu kena dengan pembangunan yang kerajaan nak buat, nak besarkan jalan. Lepas tu jalan tu kena tempat tanah kita yang kita buat saliran air tu kena ambil. So itu untuk public interest, so terpaksa lah. Okay. Yang kedua, dia adalah transferable. Okay. Saliran atau peparitan transferable. Kita dah tak nak guna bahagian tanah tu, nak jual kepada orang lain, boleh. Okay. Dan can be inherited sebab ia melibatkan land, immovable property. So memang dia inherited lah. Kalau kita meninggal, ahli waris boleh warisi. Okay, applicable only on immovable property as I said just now. So dia hanya melibatkan harta yang tak alih. Okay, this rights does not prevent the property owner from using the benefits of his property. Okay, hak al-irtifaq ini tidak menghalang property owner untuk menggunakan manfaat. Kita tak menghalang lah nak gunakan, nak lalu, nak guna air, nak salurkan air keluar dalam irrigation tersebut dan sebagainya lah. Okay, reasons behind the occurrence of hak al-irtifaq adalah, two neighboring parties may assign hak al-irtifaq over one of the other parties. Okay, kita boleh, kalau kita berjiran, kita boleh assign lah hak al-irtifaq ni. Okay, ni parit saya, ni laluan air saya, ataupun ni adalah drainage saya. Okay, hak al-irtifaq applies to public property such as rivers and roads. Okay, jalan, passage tadi. Okay, hak al-irtifaq occurred due to the exploration of the land of Ihya al-Mawad. Dia ada macam-macam situasi lah. Sama ada masa duduk tu dah ada jalan ataupun roads. So kita ada hak untuk easement, untuk untuk gunalah rivers dan roads tersebut. Itu bukan jalan kamu seorang lah. Okay. Kemudian ataupun hak al-irtifaq occurred due to the exploration of the land ataupun Ihya al-Mawad. Tanah tu terbiar. Okay, itu contoh. Example, X has explored a piece of land yang terbiar. Kemudian dia made a water channel. Tanah tu tanah bersebelahan pun tak ada orang lagi. So tapi dia cuma explore tanah patutnya kena lukis ni. Okay, boleh lukis tak? Okay, contoh. Okay, ni ada sebidang tanah ni. Okay, ni sebidang tanah A. Okay, yang dua-dua ni adalah tanah terbiar. Ni B. So X ni dia explore a piece of land iaitu tanah A. X explore tanah A. Okay, X explore tanah A. So dia buatlah water channel. Dia buat water channel tapi terpaksa melalui tanah B. Okay, yang mana kat sini adalah parit besar contohnya. So dia buat water channel. Terpaksa melalui tanah B. Dia explore tanah A, X ni. So water channel yang dia buat ni terpaksa melalui tanah B. Tanah B ni masih lagi tak ada orang. Okay. So later on, bila Y came, dia explore tanah B ni pula. Okay, yang mana tanah B ni telah dibina drainage oleh A tadi. Okay, drainage had been erected. So the right of drainage remains. Sebab A dulu yang explore tanah tu dan A yang bina, yang erected drainage kepada parit besar ni. So B bila dia explore later on, dia tak boleh minta A remove that drainage ataupun dia sendiri yang buang drainage tersebut. Tak boleh lah. Okay, this is called hak al-irtifaq. The right of drainage remains. Okay. So as a conclusion, numerous verses in the Quran give clear indication that everything is owned by Allah
and that property in the absolute sense belongs to him lah, and to him alone. Ini betul semua harta kat dunia ni adalah milik Allah. Okay, kita hanyalah khalifah di muka bumi yang kena vicegerent. Kita adalah vicegerent to the property of Allah. Kita kena manage that property sebaiknya lah. The Prophet once said, once should not harm himself or others. Kita tak boleh nak harm, bagi bukan kecederaan, tak boleh nak menyakitkan diri kita sendiri ataupun orang lain. Jadi, contohnya macam yang tadi, hak al-ittifaq tadi, kalau kita dah duduk di rumah tu terlebih dahulu, okay, kita dah bina, dah renovate bertingkat-tingkat contohnya, okay, 2-3 tingkat rumah kita tinggi, tiba-tiba kawan, okay, contoh yang tadilah macam yang drainage tadi, okay, kita dalam beberapa lot tanah, okay, tanah kita yang paling depan, kemudian kita bina rumah mula-mula 2 tingkat, kemudian kita buat lagi, tambahlah setingkat lagi, 3 tingkat, okay, tapi kita yang duduk kat situ, okay, later on datang si B, dia pun buat rumah dia kecil je, so dia tak bolehlah rasa tak senang dengan kita sebab menghalang laluan angin ke, tak, ataupun pagar kita tinggi sangat ke, sebab right of easement Islam memang bagi, sebab kita dulu yang duduk kat situ lah. Melainkan kalau asalnya rumah kecil ni yang ada dulu, yang ni dia kecil dulu, so dari segi adabnya kita tak bolehlah datang ke tempat orang, kita nak bina tinggi-tinggi sampai termakan ruang rumah orang, yang itu salah lah. Okay, jadi hak ittifaq ni merujuk kepada siapa yang datang dululah, so kita kena follow. Okay, ataupun dalam right of easement yang lain, okay, rumah yang depan ni, okay, petak tanah yang depan ni, okay, ni jalan utama ataupun parit, yang ni ada dulu, dia dulu yang bina rumah apa semua, kita datang kemudian, si B ni datang kemudian, so bila dia datang kemudian, tak boleh lah nak menceroboh tanah si A ni, okay, senang-senang dia je sebab nak drainage, okay, sebab dia datang kemudian, so dia kena cari solution lain lah, lalu kot depan ni dulu ke, lepas tu kali bawah tanah kat sini pula ke, okay, dia tak boleh nak kacau tanah orang lah, sebab orang tu dulu yang datang. Okay, so itu dah maksudnya hak al-irtifaq, right of easement lah. Kalau dia dulu yang datang, dia tak boleh nak tak boleh nak minta, kalau dia datang kemudian daripada orang yang mula-mula datang, dia tak boleh nak minta orang yang mula-mula datang untuk remove that particular drainage or irrigation. Okay, dia kena hormatilah siapa yang datang dulu. Okay, so itu sahaja as a conclusion. But Allah is your protector and He is the best of helpers. Apa pun yang kita buat hari-hari, kalau rasa lemah, ingatlah bahawasanya Allah adalah sebaik-baik penolong. Okay, Udu'uni astajib lakum, call upon me, I will respond to you. Okay, doalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, nescaya Allah akan makbulkan. Okay, so end of lecture 4 week 5. Any question or comments you can tanya di Telegram. Okay, that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.